Kemudian yang paling penting sekali, ini apa yang paling penting sekali adalah untuk apa yang saya nak kongsikan daripada sudut ibrah daripada bulan Ramadan ini adalah kita kena cuba untuk nak menjaga lisan kita. So bila saya cakap tentang lisan, termasuk juga kita nak menceritakan tentang jari jemari. Semua ni termasuklah sekali. Hari ini termasuk dalam ucapan tu adalah orang yang menulis-nulis, orang yang menaik, orang yang buat posting, orang yang share, orang yang tulislah apa-apa, itu semua adalah ungkapan. Ungkapan tu sama ada melalui lisan ataupun melalui jari jemari. Kita kena ingat bahawa lidah ini antara anugerah Allah yang paling besar, yang paling agung. Dan Allah pun ingatkan kita dalam suratul Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan kepada manusia itu dua biji matanya dan memberikannya lisan dan juga kedua-dua bibirnya. Mata dan mulut ni nikmat yang paling besar. Kita tak dapat bercakap, kita akan susah dan kita akan stres. Kita tak dapat melihat, juga kita akan jadi sangat-sangat susah. Jadi lisan ini sekiranya tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, dia akan menjadi satu bala. Dia akan jadi satu masalah mudarat kepada empunya badan yang akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan dekat hari kiamat. Allah kata dalam surah An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari yang mana, maksudnya hari mahsyar, yang akan menjadi saksi kita adalah lidah-lidah kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, semua atas apa yang kita kerjakan. Nak tak lidah-lidah kita nanti dekat akhirat nanti akan memusuhi kita. Kita dah tak boleh nak kawal ketika itu lidah kita itu akan tembak kita, akan menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Itu semua adalah kerja-kerja saksi. Jadi lidah yang baik, insya-Allah dia akan menjadi saksi yang baik. Tapi lidah yang keji, lidah yang selalu untuk menimbulkan masalah, yang untuk menyakitkan hati orang lain dan sebagainya, ini semua adalah lidah-lidah yang akan menjadi, orang kata, musibat nanti bila mana kita telah mati nanti. Sebenarnya dalam Quran, dalam hadis, banyak sangat menekankan kepada kita untuk kita menjaga lisan kita. Dalam Al-Quran Allah kata, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan daripada kata-kata kita ini melainkan akan dicatat ataupun diambil alih ataupun diketahui oleh malaikat yang mencatatkan amalan kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi, pernah Mu'adz bin Jabal kata dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia kata dia ambil lidah dia dan Nabi kata kuf alaika hadha, jaga lidah ni. Dan Mu'adz pun tanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi, adakah kita ni akan diambil kira dengan setiap apa yang kita ucapkan? Nabi pun kata, thaqilatka ummuk ya Mu'adz wa hal yakubbu an-nas fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Manusia ini dekat akhirat nanti Nabi nak cerita bahawa yang ramai sekali kena heret kan, atas wajah ni kena heret, muka ni kena heret ni adalah kerana lisan kita sendiri. Ada orang dia kata, alah tak apalah, dia ni mulut je jahat tapi hati dia baik. Mulut dia pedas, dia tak peduli dia cakap apa, dia nak sakitkan hati orang, tapi dia kata tak, dia baik sebenarnya. Dia taklah seperti apa yang dia tulis, dia taklah seperti apa yang dia cakap. Macam tu. Adakah itu boleh menjadi justifikasi untuk nak kita memperkatakan apa-apa yang Allah murkai? Tak boleh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengingatkan kita ancaman Allah. Nabi kata, innal abda la yatakallam bil kalimah. Manusia ni akan boleh jadi dia bercakap tentang satu kalimat, one word, ma yatabayyan fiha, yang dia tak jelas apa yang diucapkan itu baik ke, apa yang diucapkan itu tak baik ke, menyakitkan hati orang ke tak menyakitkan hati orang, dia tak peduli pun, dia tak muhasabah pun, dia tak kira pun. Apa kata Nabi? Yuhwa biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, akan dicampakkan kerananya ke dalam api neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada timur dan juga barat. So, nak tak kita dicampak dengan jarak yang begitu jauh dekat akhirat nanti, kerana satu perkataan kita boleh mendapat azab tersebut. Sebab tu jangan pakai cakap, jangan pandai tembak, jangan pandai buat tuduhan, jangan pandai ini, jaga, berhati-hati. Kita tak tahu, mungkin kita tertuduh orang, kita terfitnah orang, kita cakap something yang tak betul ni semua. Itu semua boleh jadi balasannya api neraka. Sebab tu nak jaga lidah kita ni bukan mudah, sangat susah sekali. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam hadis Bukhari dan hadis Sahal bin Sa'ad, dia kata, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang boleh jamin kepada aku ni dua celah mulutnya ni, maksudnya dua celah janggut misai, maksud mulut, lidah, ataupun wa ma baina rijlaihi, maksudnya siapa yang boleh menjamin juga kemaluannya, marwahnya, adman lahul jannah, aku akan jamin dia
dapat syurga. So ini perkara yang sangat susah. Siapa daripada kalangan kita, boleh tak kita hari ini menjamin yang kita, insya-Allah kita tak akan cakap benda-benda yang tidak berkenaan, yang tak patut. So orang yang berjaya dekat akhirat, kata Nabi SAW, adalah orang yang menjaga lisannya. Bila Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Tirmizi, man najah, Nabi kata amsik alaika lisana. Kejayaan itu bila ditanya apa itu kejayaan, Nabi kata bila mana kamu boleh jaga lidah kamu. Kalau tak jaga lisan, khalas, susah. Ada sahabat Nabi Sufyan al-Thaqafi, dia pun tanya, ya Rasulullah, ma akhwaf ma takhafu alai. Ya Rasulullah, apakah benda yang kau paling takut terhadap diriku? Nabi pun fa akhadha bi lisani nafsi thumma qala hala. Nabi pun tunjuk lidah dia, Nabi kata ini. Maksudnya lidah ni kalau kau tak jaga, itu yang paling aku khawatir ke atas diri kalian. So kita tinggalkan benda-benda yang tidak patut, yang tiada keperluan. Sebab banyak benda-benda yang tiada keperluan bila kita sembang dan kita keluar, itulah yang akan menyebabkan kita akan terjebak dan tergelincir. Ibn Mas'ud dia pernah bagi warning kepada kita, anzartukum fudulal kalam bihasbi ahadikum man balagha hajatahu. Aku dah bagi warning kepada kamu, jangan cakap lebih-lebih. Nah, cukup dengan kadar apa yang memenuhi keperluan kita. Sebab nak menjaga lidah ini lagi susah daripada kita nak jaga harta kita, lagi susah daripada kita nak jaga duit ringgit kita semua, aset kita, lagi susah. Sebab duit ni kalau kita nak belanja, kita akan berhati-hati, kita akan fikir berapa, kita akan kira sikit. Tapi bila kita nak bercakap, kita tak kira-kira, kita tak peduli pun, kita tak muhasabah pun apa yang kita ucapkan. Sebab tu medan bercakap ini sangat-sangat bahaya. Pesan Ibn Mas'ud, wallahi alladhi la ilaha illahu ma syai'un ahwaju ila tul sijnin min hadzal lisan. Demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, kata Ibn Mas'ud, tak ada sesuatu apa pun yang lebih perlu untuk dipenjarakan selain daripada lisan ini. So lisan ini sangat-sangat penting. Kita kena jaga. Kita tengok, kalau kata ada maslahat, kita bercakap. Kalau kata kita tak tahu maslahat ke, ataupun dari sudut keburukan dia tu nampak macam sama banyak, kita tahan diri kita. Sebab boleh jadi benda tu asalnya okey, harus, tetapi bila kita bercakap, dia terlajak pergi kepada benda yang makruh, kepada benda yang haram. Ini yang banyak sekali terjadi. So paling penting sekali untuk nak kita berjaga-jaga. Sebab movement of our lisan, our tongue is the most dangerous thing kepada hamba. Kerana itu Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, dia mengatakan bahawa alangkah menghairankan, sebab dia bertemu dengan ramai orang yang mana berusaha bersungguh-sungguh nak jaga daripada sudut sumber hartanya, tak nak makan benda yang haram, daripada dijaga tak nak zalimi orang lain, dijaga daripada berzina, daripada mencuri, daripada minum arak, daripada melihat benda-benda yang haram dan selainnya. Tetapi sangat susah untuk dia nak menjaga daripada movement lisan dia. Sampai dia kata boleh jadi kamu akan mendapati orang tu nampak baik je, soleh, nampak rajin beribadah, nampak macam alim, nampak macam zuhud, tetapi dia duk bercakap dengan kalimah-kalimah, dengan ucapan-ucapan yang boleh mengundang kemurkaan Allah, yang dia tidak peduli. Macam kita tengok kadang-kadang ada ustaz-ustaz, ada juga para penceramah, banyak orang macam tu, netizen, kita ada jabatan netizen. Kita ada juga banyak penceramah yang kadang-kadang tak peduli pun. Dia nak tembak sana sini, dia nak mencarut, dia nak maki hamun si fulan dan si fulan, sampai seolah-olah dia tak risau one word dia tu mungkin tersalah. Kerana satu word itu, kata Ibn Qayyim, sebagaimana hadis Nabi tadi, boleh dicampak ke dalam api neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada barat dan timur. Kata Ibn Qayyim, berapa ramai orang yang kamu tengok dia nampak macam warak, dijaga diri dia daripada perkara-perkara yang keji, daripada benda-benda yang nampak macam menganiaya orang, tetapi lisan dia sentiasa akan menikam, akan menyembelih orang, sama ada yang telah mati ataupun yang masih lagi hidup. Dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Bukankah itu apa yang kita lihat, apa yang kita dapati dalam kehidupan kita sekarang? Kita dapati banyak dalam kalangan kita, kawan-kawan kita, siapa-siapa yang kita tengok. Justru kata sebahagian para ulama, 9/10 daripada dosa kita adalah kerana daripada lisan kita. Pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu syuja'an. Jagalah lidah kamu wahai manusia, jangan biar dia menyengat kamu, sebab dia umpama ular. Jangan bagi dia patuk. Berapa ramai orang yang dah mati dekat kubur disebabkan lidah dia, padahal masa dia hidup ni orang yang sangat ditakuti. Lidah dia ni macam gempak lah, macam berani sangat lah, nampak macam garang, macam ganas lah. Nampak macam orang ramai takut kat dia. Tapi berapa ramai orang yang dah mati sekarang, orang-orang macam tu mati disebabkan lidah dia sendiri. Dan sebahagian daripada para ulama mengatakan bahawa lidah ni ada dua musibah. Musibah yang pertama adalah
bila kita merasakan diam itu baik, okay, no problem. Nabi pun kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata baiklah ataupun dia berdiam diri. Tak apa, berdiam diri itu baik dalam perkara yang baik. Tetapi sometimes talbisu iblis, bisikan halus iblis mengajak kita, menyuruh kita untuk kita mendiamkan diri di dalam perkara-perkara yang hak. Kita nampak kemungkaran di depan kita, kita tidak mencegahnya. Kita tahu benda itu sebagai salah, batil, kita tak mau memperkatakannya. Kita ingat berdiam diri itu lebih baik. So, kata ulama, as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Orang yang mendiamkan diri daripada kebenaran diumpama syaitan yang bisu. Asin lillah, yang berlaku maksiat kepada Allah. Ini kita kata musibah yang pertama. Dan Nabi pun pesan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Orang yang melihat kemungkaran ni cuba sedaya upaya untuk ingkar. Kalau dia mampu dengan tangan, kalau tak mampu dengan lisan, kalau tak mampu dengan hatinya. Itu kita peranan. Agama ni adalah nasihat. Nasihat, kita menasihat. Of course, bila kita nak menasihati dengan cara yang berhikmah, supaya orang tak lari, supaya kita dapat menyampaikan seruan kita itu dengan baik. Itu semua perkara-perkara yang kita kena raikan. So, musibah yang kedua pada lisan kita tadi, berdiam diri di atas kebenaran, itu juga musibah. Dan musibah yang kedua adalah bila kita cakap benda-benda yang batil, benda-benda yang tak elok. Ini kata ulama, syaitanun natiq. Ini tadi syaitan bisu, ini syaitan yang membebel, syaitan yang banyak bercakap. Dan ini lebih banyak orang terbabas dalam bab ini. Sebab bila dia bercakap banyak, makin banyaklah kesalahannya, makin banyaklah potensialnya untuk nak dia tersilap. Yang ini semua kita kena berhati-hati dan kita kena jaga. Kalau kita tak jaga, subhanallah, maka amalan kita boleh sahaja akan terhapus dan kita akan mensia-siakan Ramadan kita. Ramadan is all about kita menahan diri kita bukan hanya daripada sekadar lapar dan dahaga, kita menahan lisan kita, kita menahan syahwat kita, menahan keinginan-keinginan yang tak baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wa la 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tak betul, meninggalkan perbuatan yang tak betul, maka Allah tidak berhajatkan kepada lapar dan dahaganya. Adakah kita mengingat bahawa Allah nak kepada makanan kita, minuman kita, berhajat kepada kita ini untuk lapar? Sebenarnya tak. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai satu muhasabah kita untuk jadi orang yang bertakwa, supaya kita boleh belajar untuk nak menahan diri kita daripada keinginan-keinginan yang bercanggah dengan kehendak Allah, keredaan Allah. Itu Allah nak kita berjaya untuk nak tahan. Itulah yang Allah akan berikan kepada kita ganjaran yang besar, sebab Allah kata yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, kerana dia boleh menahan syahwatnya, makanannya demi aku. So, Ramadan ini kita mengharapkan semoga kita boleh mengaplikan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai satu contoh tauladan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita sedang berRamadan ini. Apa yang saya kongsikan tadi menerusi amalan-amalan sunnah, menerusi pesanan-pesanan tips tersebut, moga-moga kita semua dapat amalkan bersama insya-Allah. Baik.